Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung 1.5 penyelidikan dalam sejarah arkeologi bawah air. Okey. Okey, buka buku teks. Okey. Buka buku teks di muka surat 14. Okey, arkeologi bawah air. Arkeologi bawah air ialah kajian saintifik tentang sejarah peninggalan manusia yang terdampar di dasar laut, sungai atau tasik. Arkeologi adalah kita tengok di muka surat yang sebelum ini, arkeologi kita dah belajar itu dalam video sebelum ini iaitu gali cari, aktiviti gali cari. Itu maksud arkeologi. Jadi boleh di atas darat dan juga boleh jadi di bawah air tak kira. Apa ni? Sebab ada sejarah ataupun bahan sejarah artifak yang boleh dijumpai di bawah air, di dasar laut, di dasar sungai, dalam tasik dan sebagainya. Banyak kapal dagang yang melalui laluan laut di negara ini telah tenggelam. Kini segala khazanah warisan kapal karam ini perlu dikaji dan direkod. Kes kerosakan, kecurian dan penjualan artifak kapal karam merupakan isu dunia yang dibincangkan di UNESCO. Jadi kapal karam, ataupun artifak ataupun emas dan sebagainya yang dijumpai di dasar laut, bukanlah milik orang yang jumpa. Tapi dia milik negara tersebut. Contohnya, kita mandi ataupun memancing di laut, jumpa kapal karam, ada emas. Emas tu bukan kita punya. Itu negara kita yang punya. Di Malaysia, arkeologi bawah air merupakan bidang kajian baru dan semakin mendapat perhatian. Jabatan Warisan Negara dan beberapa buah universiti awam seperti Universiti Malaysia Sabah berperanan terhadap pembangunan bidang arkeologi bawah air. Jadi, dulu orang Malaysia ni dia kurang meneroka bawah air. Tapi sekarang ni sudah ada kesedaran untuk meneroka dan mencari apa yang ada di bawah dasar laut, dasar sungai yang merupakan bahan sejarah penting untuk negara. Jelaslah bahawa dalam melakukan sesuatu penyelidikan sejarah, kita perlu berusaha mendapatkan sumbernya. Ada masanya kita memerlukan lebih daripada satu kaedah bergantung pada sumber yang diperlukan dan penyelidikan yang dilakukan. Ketiga kaedah ini mempunyai kekuatan dan kelebihan tersendiri. Jadi kaedah itu yang sebelum inilah kita belajar bertulis, lisan dan arkeologi. Kita tengok ada rajah di sini. Ahli arkeologi bekerja di dasar laut. Sama juga dia buat grid, kemudian dia ambil gambar, fotografi, dia memerlukan peralatan menyelam. Dan satu lagi, kalau kita nak menyelam menggunakan peralatan menyelam ini, kita mesti ada sijil. Tak boleh kita beli peralatan menyelam terus kita terjun. Itu boleh membahayakan diri sendiri. Perlu kita diajar oleh instruktor yang berpengalaman. Ahli arkeologi menggunakan paip udara untuk menyedut mendapat yang menutupi hasil penemuan. Dia sedut. Dia pakai pump. Sedut. Jadi bila dia sedut, semua masuk. Kotoran, pasir, batu, juga mungkin artifak fosil dan sebagainya. Kemudian, diletakkan ataupun dipasang grid. Petak-petak ni kita panggil grid. Teknik gali cari di daratan telah diubah sesuai untuk kegiatan di dalam air. Kemajuan teknik ekskavasi di dalam air sentiasa berkembang. Sebab apa? Sebab dia agak berbahaya berbanding dengan atas daratan. Jadi sentiasa berkembang untuk memudahkan dan juga supaya bahan sejarah tadi tidak hilang. Sebab bawah tu dia ada arus, air dan juga mendapan yang boleh menutup
bahan yang kita perlukan, yang kita cari itu. Okey, artifak diletakkan di atas bekas dan diangkat ke permukaan air dengan menggunakan beg seperti belon berisi udara. Diletakkan dalam beg dan biarkan terapung. Jadi beg ini akan terapung ke permukaan air. Okey. Tahukah anda, menurut Akta Warisan Kebangsaan 2005, warisan kebudayaan di bawah air ditakdirkan sebagai kesan kewujudan manusia yang mempunyai ciri kebudayaan bersifat sejarah atau arkeologi yang sebahagiannya atau keseluruhannya di bawah air sekurang-kurangnya 100 tahun. 100 tahun baru diiktiraf sebagai termasuk dalam Akta Warisan Kebangsaan. Contohnya tapak struktur bangunan, artifak pesawat udara dan objek bersifat prasejarah. Ini dia, itu saya kata tadi, dia adalah kepunyaan negara, harta negara, bukan harta orang yang jumpa. Okay. Pengisytiharan zon yang dilindungi. Di Malaysia terdapat undang-undang yang melindungi warisan bawah air di bawah bidang kuasa Jabatan Warisan Negara. Okay, contoh dia tunjuk gambar sini, perairan Tanjung Tuan dekat Melaka. Okay, tapi sebenarnya kalau kita tengok dekat PD, dekat Port Dickson. Itu adalah merupakan salah satu tapak yang diiktiraf oleh Akta Warisan Kebangsaan ataupun UNESCO. Okey. Jadi itu dia arkeologi bawah air. Okey. Jadi sebelum kita berakhir, okey, perlu buat sedikit latihan. Okey. Jadi kamu salin soalan-soalan ini dalam buku latihan, okey, 1.5 penyelidikan dalam sejarah. Okey, nombor 1 sampai nombor 5. Terangkan 3 tahap dalam kaedah lisan. Nombor 2, terangkan kaedah arkeologi dari segi A. Okey, 3, 4, 5 ni abaikan. A, aktiviti cari gali tapak penemuan. B, kerja-kerja di makmal arkeologi. Dan C, arkeologi bawah air. Okey, cari jawapan dalam buku teks. Okey, jadi itu saja untuk video kali ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sekian, terima kasih.